Seorang pegawai polis wanita berpangkat inspektor bersama adik lelakinya direman 5 hari bagi membantu siasatan. Mereka disyaki meminta dan menerima rasuah. Orang Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Konsesi Lebuh Raya bergelar Datuk antara 8 individu direman kerana dipercayai meminta dan menerima rasuah. 6 individu termasuk pengarah bergelar Datuk serta jurutera Jabatan Kerajaan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Isnin. Mereka dipercayai menerima rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor menahan 4 pegawai penguatkuasa yang disyaki menerima rasuah kira-kira RM3,000 semasa bertugas di kaunter penyeliaan zon masuk motor sempadan Johor, Singapura. Yang berisiko tinggi terhadap rasuah. Bila kita dengar perkataan rasuah, ramai terus fikir tentang sapu duit atau wang yang diberi secara senyap. Tetapi sebenarnya rasuah bukan sahaja melibatkan wang. Ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi persoalannya, adakah pekerjaan memang menyebabkan seseorang mudah terlibat dengan rasuah? Atau sebenarnya ia bergantung kepada individu itu sendiri. Untuk berbincang tentang perkara ini, saya ditemani oleh Debbie, Danisha dan Azra. Debbie, sebelum kita pergi lebih jauh, boleh diterangkan kepada penonton apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Baiklah Veronica, secara mudah rasuah ialah perbuatan memberi atau menerima sesuatu suapan sebagai balasan untuk mendapatkan sesuatu kepentingan. Ramai orang fikir suapan hanya melibatkan wang, tetapi sebenarnya ia juga boleh berbentuk hadiah, diskaun percutian, jawatan atau apa sahaja yang mempunyai nilai. Yang menjadikannya rasuah ialah apabila pemberian itu bertujuan mempengaruhi seseorang supaya membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Jadi walaupun seseorang berkata ini cuma hadiah penghargaan, tetapi kita masih perlu melihat tujuan sebenar hadiah itu diberikan. Maksudnya, bukan nilai hadiah yang menentukan sama ada ia rasuah atau tidak, tetapi niat di sebalik pemberian tersebut. Ya, betul. Kadang-kadang hadiah itu nampak kecil, tetapi jika ia mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan kuasa, ia tetap dianggap sebagai satu bentuk rasuah. Danisha, mengapa sesetengah pekerjaan sering dikaitkan dengan risiko rasuah? Okey, sebenarnya bukan pekerjaan itu yang salah. Apa yang menjadikan sesuatu bidang lebih berisiko ialah tanggungjawab dan kuasa yang dimiliki oleh seseorang itu. Contohnya macam ada pegawai yang meneruskan lesen, menguruskan kontrak kerajaan atau menjalankan penguasaan undang-undang. Apabila seseorang mempunyai kuasa untuk membuat keputusan ini, sudah tentu mereka akan ada pihak yang mencuba untuk mempengaruhi keputusan tersebut demi kepentingan mereka. Jadi kita tidak boleh terus melabel semua orang dalam bidang itu sebagai penerima rasuah. Sudah tentu tidak. Majoriti jawat awam menjalankan amanah dengan penuh integriti. Cuma bidang tertentu lebih kerap berhadapan dengan cubaan rasuah kerana tugas mereka melibatkan kepentingan orang ramai dan nilai kewangan yang besar. Azra, boleh kongsikan beberapa contoh pekerjaan yang sering dikaitkan dengan risiko rasuah? Antara yang sering dibincangkan ialah pegawai penguatkuasa seperti polis, custom dan immigration kerana mereka mempunyai kuasa mengambil tindakan
memberikan permit, lesen atau pemeriksaan juga sering memberi tekanan daripada pihak tertentu yang mahu urusan mereka dipermudahkan. Namun, kita perlu ingat bahawa ini tidak bermaksud semua pegawai dalam bidang tersebut tidak berintegriti. Saya setuju. Sebenarnya semakin besar kuasa yang diberikan kepada seseorang, semakin besar juga tanggungjawab yang perlu dipikul. Sebab itulah sistem pemantauan, audit dan integriti diwujudkan supaya setiap keputusan dibuat secara telus dan adil. Kalau begitu, mengapa masih ada individu yang sanggup mengambil rasuah walaupun mereka tahu akibatnya yang sangat berat? Okay, pada pendapat saya, salah satu sebabnya ialah sederhana. Ada orang mau hidup mewah dengan cara yang cepat tanpa memikirkan kesan kepada orang lain. Ada juga yang terlalu yakin bahawa perbuatan mereka tidak akan diketahui. Apabila seseorang mula menganggap rasuah sebagai perkara biasa, dia akan semakin berani melakukannya. Dan kesannya bukan hanya kepada individu itu. Bayangkan jika semua projek pembinaan diberikan kepada syarikat yang tidak layak kerana rasuah. Hasilnya mungkin jalan cepat rosak, bangunan tidak selamat atau projek terbengkalai. Akhirnya, rakyat yang menanggung akibatnya. Sebab itu, integriti sangat penting. Kalau kita mahu melihat negara terus maju, setiap individu perlu menjalankan amanah dengan jujur. Integriti bukan bermula apabila kita sudah bekerja, tetapi bermula daripada perkara kecil seperti tidak menipu, tidak meniru dalam peperiksaan dan sentiasa bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri. Daripada perbincangan kita hari ini, kita dapat memahami bahawa pekerjaan tidak menjadikan seseorang itu rasuah. Sebaliknya, peluang, kuasa dan pilihan yang dibuat oleh individu itulah yang menentukan sama ada mereka akan kekal berintegriti atau sebaliknya. Sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggungjawab untuk membina budaya yang menolak rasuah sejak di bangku sekolah lagi. Terima kasih kepada Debbie dan Nisha dan Azra atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada semua yang menonton podcast kami. Semoga perbincangan ini dapat memberi kesedaran kepada kita semua tentang pentingnya integriti dalam kehidupan. Itu sahaja